Menteri Tenaga, Sains dan Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Yeo Bee Yin berkata Indonesia bebas untuk menyiasat dan mengambil tindakan terhadap sesiapa sahaja yang terbukti melanggar undang-undang negara itu. Ini termasuk menyiasat 4 syarikat Malaysia yang didakwa sebagai punca kebakaran hutan sehingga mengakibatkan keadaan berjerebu di rantau ini. Indonesia has full power to enforce their law on their land. Yeah. Also, they have full power to put out the fire on their land. Yeah. So we we have already conveyed our message that we will help. We will support them in any way possible when they see fit. So we are ready if and when they accept the offer from us. Sehingga kini, Indonesia belum meminta sebarang bantuan dari Malaysia. Ia ditemui selepas mesyuarat khas Jemaah Menteri di bangunan Perdana Putra Putrajaya siang tadi. Jelasnya lagi, ASEAN belum mempunyai sebarang akta berkaitan jerebu rentas sempadan. Justru segala penguatkuasaan undang-undang perlu berdasarkan kepada negara terbabit. Sebelum ini, Menteri Industri Utama Teresa Kok menyatakan kebimbangan mengenai penyitaan tanah milik anak syarikat kepada 4 syarikat peladangan kelapa sawit milik Malaysia di Indonesia. 4 syarikat itu ialah IOI Corporation, Sime Darby Plantation Berhad, TDM Berhad dan Kuala Lumpur Kepung Berhad. Dalam pada itu, Yeo memaklumkan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM dan Jabatan Meteorologi sedang bersiap sedia untuk melaksanakan pembenihan awan. Namun ujarnya ia hanya bersifat sementara kerana perkara yang paling penting adalah memadam kebakaran di Indonesia. Susulan paras udara sangat tidak sihat di stesen Tangkak Johor, semua 211 sekolah di Tangkak dan Muar diarah ditutup sementara esok. Keputusan itu membabitkan 129 sekolah di Muar iaitu 104 sekolah rendah dan 25 sekolah menengah. Manakala di Tangkak sebanyak 82 sekolah. Langkah ini melibatkan lebih 64,000 murid dan pelajar sekolah di kedua-dua daerah yang terjejas. Pengarah Pendidikan Johor, Azman Adnan memaklumkan keputusan dibuat selepas bacaan yang direkodkan menunjukkan tren meningkat lebih 200 IPU petang tadi. Begitupun pengetua dan guru besar serta guru perlu hadir bertugas di sekolah seperti biasa dan membuat tugasan sewajarnya. Perkara itu selaras dengan perkeliling Kementerian Pendidikan berhubung garis panduan pengurusan pengajaran dan pembelajaran akibat bencana. Sementara itu, keadaan jerebu sekitar Semenanjung Malaysia sedikit berkurangan susulan hujan di beberapa tempat sejak malam semalam dan tengah hari tadi. Sehingga jam 7 malam tadi, kebanyakan kawasan menunjukkan penurunan bacaan indeks pencemaran udara IPU. Bagaimanapun, situasi di Sabah dan Sarawak tidak menunjukkan perbezaan yang ketara dengan Samarahan dan Kuching direkodkan berada pada paras sangat tidak sihat. Sementara 6 lagi kawasan di Seri Aman, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu dan Samalaju juga menunjukkan bacaan tidak sihat. Di Sabah, Tawau dan Sandakan mencatat IPU tidak sihat. Sementara di Semenanjung Malaysia, hanya di Tangkak Johor masih menunjukkan bacaan sangat tidak sihat. Manakala 4 lagi lokasi di Johor menunjukkan bacaan tidak sihat. Di Negeri Sembilan, Port Dickson mencatatkan IPU 154 dan nilai 118. Manakala di Selangor, bacaan IPU di kebanyakan kawasan menunjukkan penurunan terutama di Johan Setia iaitu dari bacaan sangat tidak sihat kepada tidak sihat. 2 lagi lokasi sekitar Selangor juga mencatatkan bacaan tidak sihat. Turut mencatatkan bacaan IPU tidak sihat sekitar Pahang iaitu di Jerantut, Temerloh, Indra Mahkota dan Rompin. Bacaan IPU antara 0 dan 50 dikategorikan baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat, manakala 300 ke atas berbahaya. Tinjauan kru kami di Johan Setia Kelang mendapati IPU di kawasan berkenaan bertambah baik hari ini. Jika sejak beberapa hari lepas bacaan IPU melebihi 200 iaitu sangat tidak sihat, namun sejak pagi tadi bacaan berada di bawah 200 iaitu tahap tidak sihat. Keadaan itu dibantu oleh faktor hujan pada malam semalam dan juga tengah hari tadi. Kita ikuti tinjauan dilakukan wartawan Raja Farahani Amanda Raja Faisal.
Sekarang ini saya berada di Johan Setia Kelang di mana setakat jam 2 petang tadi, indeks bacaan pencemaran udara IPU masih lagi di paras tidak sihat. Tetapi pada hari ini cuaca sudah pun mula hujan dan apa yang dapat saya kongsikan ketika ini, jerebu di sini sudah semakin berkurang, langit juga sudah semakin cerah namun bau asap masih lagi kuat. Oleh itu, orang ramai dinasihati untuk kurangkan aktiviti luar dan menggunakan topeng jenis N95 sebagai perlindungan diri daripada jerebu yang semakin buruk melanda sebahagian negara ini. Menurut penduduk, keadaan jerebu mulai teruk sejak 2 hari lalu menyebabkan beberapa sekolah diarah tutup. Namun, cuaca hari ini semakin pulih berikutan hujan pada sebelah malam semalam dan tengah hari tadi. Cuaca dia okey sikitlah, tak macam semalam. Semalam cuaca dia macam mana? Cuaca dia tak nampak awan dah. Yang teruknya 2 hari. Macam mana pula hari ini? Hari ini tak kurang. Hari ini tak berapa sangatlah. Macam mungkin ada hujan kot hari ini. Selain faktor pembakaran terbuka di Indonesia, penduduk mengakui kegiatan pembakaran terbuka di kawasan kebun sekitar Johan Setia turut menyumbang kepada masalah jerebu di penempatan mereka. Johan Setia ni ramai yang buat penanaman. Adalah kebakaran kecil-kecil tu adalah. Yang kita boleh elakkan sebenarnya di kawasan ini sendiri, pembakaran terbuka oleh kita tak tahu siapa pihak mana yang membakar. Bila ada sahaja jerebu, pihak-pihak ini mengambil kesempatan untuk membakar ladang mereka supaya mereka ni boleh mempercepat proses pertanian mereka. Yang itu yang masalahnya. Penduduk berharap agar pihak berkuasa dapat membuat pemantauan lebih kerap di kawasan itu supaya kegiatan pembakaran terbuka dapat dihentikan. Laporan Raja Farahani Amanda, Raja Faisal. Sarawak pula kembali merekodkan kemerosotan kualiti udara selepas 2 lokasi mencatat IPU sangat tidak sihat walaupun operasi pembenihan awan telah dilakukan 2 hari lalu. Sehingga jam 7 malam tadi, Kuching merekodkan bacaan 220 IPU manakala Samarahan 199 IPU menghampiri paras kualiti udara sangat tidak sihat. Jumlah stesen cerapan yang mencatatkan bacaan IPU tidak sihat turut bertambah kepada 7 kawasan iaitu Sarike, Sri Aman, Mukah, Sibu, Bintulu serta Samalaju dan Miri. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Sarawak, pergerakan angin yang perlahan dari Kalimantan ke kawasan pantai barat Sarawak dipercayai antara penyumbang kepada keadaan jerebu. Situasi itu juga kerana jumlah tumpukan panas yang dikesan di Kalimantan yang melebihi 1,000 tumpuk panas. Jarak penglihatan di Kuching siang tadi terjejas dengan jarak sekitar 500 hingga 700 meter.